Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Hari ini saya wakil daripada kumpulan 7 iaitu Muhammad Azrul Haziq akan membentangkan tentang masalah kemurungan di Malaysia. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam tentang kemurungan ni, kita kena tahu apa itu kemurungan. Kemurungan atau dalam bahasa Inggerisnya ialah depression. Ialah satu penyakit mental yang menyebabkan individu tersebut merasakan perasaan sedih yang teramat sangat lah. Jadi orang yang mengalami kemurungan ni, dia akan merasakan hilang tempat bergantung, tak ada siapa yang nak kawan dengan dia, tak ada siapa yang nak comfort dia. Dan penyakit ini dia boleh berlarutan lah jika tidak mendapatkan rawatan. Kadang-kadang boleh berjadi bertahun-tahun sebab individu tersebut tidak mendapatkan rawatan seawalnya. Seterusnya kita beralih kepada statistik kemurungan golongan dewasa. Data ni diambil pada tahun 2019 dan kita dapat lihat yang 2.3% iaitu lebih daripada setengah juta orang mengalami masalah ni. Maksudnya masalah ni agak serius lah. Dan kita dapat lihat pada gambar rajah tu, kita boleh lihat yang di bandar lebih tinggi peratusan orang yang mengalami kemurungan. Dan kalau kita boleh lihat di gambar rajah yang belah kanan bawah tu, yang hujung tu, kita dapat lihat bahawa golongan yang paling kuat terjejas ialah golongan B40 dan mostly daripada dalam kalangan wanita lah. Seterusnya faktor dan punca-punca berlakunya kemurungan. Yang pertama kita boleh lihat ialah perubahan kimia dalam otak. Hal ini terjadi kerana bila orang itu sedih dan otak akan mengeluarkan hormon-hormon. Bila hormon ni dah terlalu banyak, dia akan menyebabkan orang tu jadi kemurungan lah. Lepas tu faktor yang kedua ni yang biasa kita lihat lah, faktor persekitaran. Sebagai contoh, mereka kena hadap ibu bapa mereka bercerai, jadi mereka pun sedih dan membawa kepada kemurungan. Dan orang sekeliling pun tak bagi sokongan, orang sekeliling kecam, bahayalah faktor persekitaran ni. Lepas tu seterusnya ialah ubat dan arak ni, dia berlaku dalam jangka masa yang pendek lah. Bila habis kesan ubat tu atau kesan arak tu, dia akan jadi normal balik lah. Lepas tu kehilangan orang tersayang ni biasa terjadilah. Sebab apa? Kita bila hilang orang tersayang, kita rasa sedih kan. Tapi kadang-kadang orang dia tak boleh terima benda tu, dia akan membawa kepada kemurungan lah. Dan yang terakhir ialah baru melahirkan anak. Hal ini kerana orang yang melahirkan anak ni, macam perempuan yang melahirkan anak ni, dia menanggung kesakitan lah. Sebab tu dia boleh membawa kepada kemurungan. Berkaitan kemurungan dengan falsafah ialah kita lihat daripada dua aspek lah, iaitu hakikat dan akhlak lah. Pada individu tersebut lah kita dapat lihat bahawa daripada aspek hakikat ni ialah untuk mendidik individu tersebut untuk belajar untuk menerima hakikat. Kita dapat lihat untuk tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain dengan atas apa yang berlaku. Macam kalau dalam Islam kita ada qada dan qadar, jadi kita kena terima apa yang berlaku seadanya, iaitu dari segi hakikat lah. Dari segi akhlak pula ialah untuk mendidik individu tu sendiri untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, bersabar dan terdapat nilai-nilai ni lah yang kita perlu terapkan dalam diri untuk mengelakkan masalah ni berlaku lah. Berkaitan kemurungan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, yang pertamanya ialah melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab lah. Jadi kita tertanya-tanya, macam mana masyarakat yang bertanggungjawab ni? Masyarakat yang bertanggungjawab ialah masyarakat yang prihatin lah, yang sedar dengan keadaan sekeliling, yang ambil berat tentang orang lain. Hal ini dapat mengurangkan lah kadar kemurungan di Malaysia sebab ada orang yang macam ni. Yang kedua ialah melahirkan masyarakat yang berperpaduan. Maksudnya
masyarakat yang senang bergaul dengan orang. Maksudnya masyarakat yang ambil peduli tentang orang sekeliling. Sebab ada setengah orang ni dia susah nak bergaul dengan orang. Mungkin sebab dia pemalu. Tapi bila kita ada masyarakat yang berperpaduan ni, dia akan, orang tu tidak akan dipulaukan lah. Dan bila dia tidak dipulaukan, masalah kemurungan automatik akan berkurang lah. Okey, yang ketiga ialah melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Ini yang paling penting lah, yang paling nak ditekankan lah. Sebab apa? Sebab bila masyarakat sekeliling dah berakhlak mulia, jadi dia tak ada rasa macam nak kecam orang ke, tak ada rasa macam nak bully orang. Kaitan kemurungan dengan rukun negara, kita ambil prinsip yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang lemah didikan agama akan lebih menyalahkan diri mereka sendiri dan suka untuk menerima takdir, menyebabkan mereka lebih cenderung untuk mendapatkan kemurungan. Yang kedua ialah keluhuran perlembagaan. Individu yang ingkar dengan prinsip ini akan menyebabkan mereka lebih cenderung untuk mencederakan orang dan mangsa mereka lebih cenderung untuk mendapat masalah kemurungan. Yang terakhir ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Individu yang ingkar dengan prinsip ini akan menyebabkan mereka lebih cenderung untuk mengambil dadah dan arak, menyebabkan mereka sendiri mengalami masalah kemurungan. Okey, sekarang kita lihat daripada segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Orang dari segi jasmani ni, orang yang ada kemurungan ni, dia lebih cenderung untuk mencederakan diri sendirilah, seperti dia nak toreh tangan ataupun dia nak even bunuh diri. Ni sentiasa berlaku lah. Yang kedua ialah emosi. Orang yang mengalami kemurungan ni, dia mengalami ketidakstabilan emosi dan dia akan cepat nak marah orang, cepat tak puas hati dengan orang. Okay, dari segi rohaninya, orang yang ada masalah kemurungan ni, dia rasa diri dia tak tenteram, macam tak sedap duduk, dan dia akan cepat tak puas hatilah dengan orang sekeliling, walaupun orang tu tak buat apa kat dia. Tiba-tiba dia datang-datang dia pukul orang tu sebab dia punya rohani dah tak stable, sebab dia rasa tak okey. Okay, dari segi intelek pula, orang yang ada masalah kemurungan ni, dia sukar untuk belajar lah, sebab dia tak boleh berfikir secara waras, sebab dia dah sedih sangat, dia tak boleh fikir secara waras lah. Ni akan menyebabkan orang itu down lah daripada segi inteleknya. Daripada pandangan tokoh pula, kita dapat lihat bahawa Dr. Khairul Nizam Muhammad Noor menyatakan bahawa kemurungan ialah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih yang berpanjangan. Maksudnya penyakit yang dialami iaitu kemurungan ni ialah penyakit yang berpanjangan jika tidak mendapat rawatan yang awal lah. Dan penyakit ini tidak mengenal mangsa lah, dia tidak kira umur ataupun usia. Okey, daripada tokoh yang kedua pula ialah Profesor Datuk Dr. Muhammad Hatta Sharum memberi faktor-faktor lah yang menyebabkan berlakunya kemurungan. Antara faktornya ialah penyakit ataupun gangguan tempat kerja ataupun masalah rumah tangga lah. Ini yang biasa berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia lah. Okey, seterusnya kita balik kepada kesan-kesan apabila orang tersebut mengalami kemurungan lah. Okay, daripada segi individu, yang paling biasa berlaku ialah perubahan selera makan lah. Ada setengah orang dia akan hilang selera makan, yang bahayalah sebabkan boleh menyebabkan gastrik. Ataupun ada setengah orang juga dia makan secara berlebihan lah. Hal ini juga bahaya sebab dia boleh mendatangkan obesiti. Dan orang tersebut dia akan mengalami keletihan. Sebab apa? Dia rasa macam malas nak buat apa, dia nak tidur je. Hal ini boleh mendatangkan kepada keletihan lah, sangat bahaya. Okay, daripada segi keluarga pula, keluarga dia boleh berpecah belah lah sebab bergaduh, atau ahli keluarga akan disisihkan lah. Maksudnya
dipulaukan ahli keluarga sendirilah, sebabkan orang ni ada masalah kemurungan kan. Dari segi masyarakat pula, orang akan memandang serong lah kepada individu tersebut. Macam orang ini tak reti nak handle diri dia, lepas tu dia dipinggirkan masyarakat. Jadi dia punya kemurungan tu akan jadi lagi teruk. Pada negara pula, bila dah ramai sangat rakyat mengalami kemurungan, negara akan menjadi mundur lah. Lepas tu kadar kematian akan meningkat. Sebab apa? Sebab orang yang mengalami kemurungan ni dia ada rasa untuk bunuh diri lah. Sebab tu kes bunuh diri boleh meningkat lah. Antara cara-cara untuk mengatasi diri daripada masalah kemurungan, yang pertama ialah berfikiran positif. Sebagai contoh, kita positifkan diri kita walaupun kita tengah sedih. Kita cakap okey, saya tak sedih, saya boleh terima. Jangan dia bukan memaksa, dia hanya mindset kita untuk kita mengelakkan daripada membuat perkara yang tak baik lah, antaranya perkara negatif lah. Okey, yang kedua ialah perbanyakkan aktiviti sosial seperti berbual, dan maksudnya kita menyibukkan diri kita dengan orang di sekeliling kita lah, dan kita elakkan bersendirian lah. Sebab apa? Bila kita bersendirian, thoughts negatif akan datang kepada kita, dan lebih senang untuk kita, lebih cenderung lah kita untuk buat perkara yang tak sepatutnya. Okey, yang ketiga ialah mengamalkan gaya hidup sihat. Sebab apa? Bila kita bersenam, bersukan, otak kita akan merembeskan hormon yang dipanggil dopamin, dan hormon ni akan menyebabkan kita menjadi happy lah. Seperti macam bila kita menang game kan, kita akan rasa macam happynya. Itu sebabkan otak kita dah rembeskan hormon dopamin lah. Hal ini dapat macam counter masalah kemurungan. Berdasarkan pembentangan tadi, saya dapat simpulkan bahawa kemurungan ni ialah satu penyakit mental yang mempunyai jangka masa yang berpanjangan lah jika tidak dirawat. Dan isu kemurungan ni perlu diambil serius. Sebab apa? Sebab dia tidak mengira mangsa lah, tidak mengira umur ataupun jantina. Dan penyakit kemurungan ini mempunyai banyak kesan lah, kesan buruk, terutamanya kepada individu, masyarakat dan negara lah. Sebab itu hal ini jika tidak dirawat akan semakin teruk lah. Sebab tu kalau orang ada masalah kemurungan, kita boleh rujuk dia kepada pakar-pakar lah secara cepat lah, supaya untuk mengelakkan dia dan orang di sekeliling dia dalam bahaya lah. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.